Niat untuk memulakan hidup yang baru di rumah yang baru akhirnya bertukar menjadi mimpi ngeri apabila rumah baru yang diorang masuk tu mempunyai 1001 sejarah hitam. Tapi, percaya ataupun tidak, diorang masih lagi tinggal di rumah tersebut sampai ke hari ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk minggu ni aku bawakan satu kisah paranormal dan ya, ini adalah kisah benar. Dan watak-watak yang terlibat dalam cerita ni pun sebenarnya masih lagi hidup sampai ke hari ni. Tapi untuk aku personal, part yang paling seram sekali adalah part ketika Angela tu berada dekat bawah katil. So, kalau korang nak tahu apa yang jadi, make sure korang tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita ke video yang seterusnya. Pada 23/1 tahun 2005, satu tragedi telah berlaku yang mengorbankan seramai 5 orang anggota bomba. Dan tragedi ini telah diberi nama Black Sunday. Di antara kelima-lima mangsa ni, Curtis Myron adalah yang paling menonjol dan masih lagi disebut sehingga ke hari ini. Kenapa? Ini kerana kematian Kurt bukan saja boleh dikaitkan dengan kes Black Sunday ni, tetapi mungkin juga boleh dikaitkan di antara kes paranormal yang paling misteri pernah berlaku di Long Island. Setelah kematiannya, Kurt meninggalkan seorang balu bernama Janet dan juga 2 orang anak perempuan yang pada waktu itu baru sahaja nak masuk ke alam remaja, yang sulung bernama Angela dan yang kedua bernama Denise. Tragedi Black Sunday mendapat liputan yang sangat meluas pada waktu itu. Jadi, ahli-ahli keluarga mangsa yang terlibat ni selalu sahaja dikejar oleh wartawan untuk ditemu bual. Akibatnya, Janet, Angela dan juga Denise banyak menghabiskan masa di dalam rumah berbanding di luar rumah sebab diorang tak selesa nak berdepan dengan wartawan-wartawan ni. Dan ini menyebabkan diorang bertiga semakin sukar untuk nak move on ataupun nak melepaskan Kurt ni pergi, disebabkan rumah tempat tinggal diorang tu, rumah yang diorang sekarang tu dibina oleh Kurt sendiri. Sampailah pada satu hari, Janet ni dia dah tak tahan. So dia panggil anak-anak dia dan dia cakap dekat anak-anak dia, mak nak mulakan hidup baru lah, mak nak pindah tempat lain, mak nak start fresh balik. So mak nak jual rumah ni dan mak nak pindah tempat lain. Korang setuju tak dengan cadangan mak ni? Bukan sahaja setuju, malah cadangan Janet ni disambut baik oleh anak-anak dia. Sebabnya anak-anak dia pun memang dah tak tahan asyik dikejar oleh wartawan-wartawan ni. So dia orang macam stres. So dia orang memang setuju sangat-sangat lah untuk berpindah dari situ. Tak mengambil masa yang lama, Janet jumpa rumah baru dalam daerah Long Island tu juga. Cumanya dia terletak agak terpencil sikit dari agak luar bandar. Dan akhirnya dalam masa tak sampai pun seminggu, mereka bertiga berpindah ke rumah baru. Tapi apabila mereka sampai je kat sana, diorang dapati yang rumah baru diorang tu sebenarnya dah agak lama tak didiami oleh sesiapa pun dan banyak yang dah rosak. So rumah ni memerlukan banyak kerja-kerja baik pulih. Kawan-kawan Kurt yang mengetahui pasal perkara tu, diorang ni datang dan diorang offer untuk tolong repair balik rumah Janet dan juga anak-anak dia ni daripada A sampai Z tanpa mengambil upah sedikit pun. Tapi disebabkan rumah ni memerlukan kerja baik pulih yang sangat-sangat banyak, so pada sebelah malamnya diorang bertiga ni rasa sangat-sangat tak selesa sebab ada masa-masa ni diorang akan tidur dengan tingkap yang terbuka, tak ada tingkap lagi, pintu dan kadang-kadang dinding pun tak ada, diorang tutup pakai kain je. So benda ni buatkan malam-malam diorang rasa macam tak selamat lah untuk nak tidur. Untuk mengatasi masalah ni, Janet dia pergi beli 7 biji kamera yang diletakkan di sekitar kawasan rumah dia. Dan ketujuh-tujuh biji kamera tu dapat stream terus ke laptop dia untuk dipantau daripada laptop dia tu je. So semenjak daripada tu, Janet ni banyak habiskan masa tengok laptop tu. Dan dia ada bagi tahu dalam satu interview yang dia sebenarnya agak seronok buat benda tu. Maksudnya tengok kawasan sekitar rumah dia tu dengan dalam laptop dia. Hinggalah pada satu malam, Janet sedang duduk di hadapan laptop dia dan pandangan Janet ni tertumpu pada satu kamera yang tengah menghala ke arah laman belakang rumah dia. Janet tak pasti sebenarnya apa yang dia nampak, tapi dia bagi gambaran pada waktu tu dia nampak seolah-olah seorang lelaki ataupun perempuan yang berselubung dengan kain hitam dan berjalan sambil terbongkok-bongkok. Dan dia nampak kelibat tu berjalan daripada tepi hutan tu masuk kat dalam kamera dia, pergi betul-betul dekat tengah laman belakang rumah dia tu, pusing kat arah rumah dia, berdiri tegak untuk seketika sebelum tunduk balik dan terus jalan balik pulang ke arah daripada yang dia datang tadi.
Janet sangat-sangat terkejut pada ketika ni, sampaikan dia tak ada nak bagi reaksi apa-apa pun. Dia tergamam, dia pandang je. Tapi bila benda tu dah tak ada, dan walaupun benda tu nampak sangat-sangat aneh, pelik, tapi dia rasa macam mungkin sebab waktu tu malam dah lewat, so, dan kamera dia pun bukannya HD ataupun yang jenis mahal-mahal sangat, biasa-biasa je. So dia rasa macam mungkin binatang apa-apa kot, aku tak nampak kabur, aku nampak macam pelik, macam mata aku pun mengantuk ke barangkali. Pendek kata, disebabkan tak ada jadi apa-apa, so Janet dia tak ambil kisah sangat pasal benda tu. Tapi apa yang Janet tak tahu ialah Angela yang pada masa tu berada di tingkat 2 dekat bilik dia tengah baca buku. Dan Angela pada masa tu dia beritahu yang dia tiba-tiba terdengar bunyi macam orang ketuk dinding bilik dia tu. Dekat belakang dia tengah bersandar, dan dia dengar macam orang ketuk dinding bilik dia sebanyak 3 kali. Dia terus letak buku tu, dia cuba dengar. Dalam kepala otak dia pada masa tu, dia just terfikir yang mungkin mak dia ataupun adik dia, sebab dia orang bertiga je lah yang ada pada waktu tu. So dia terus pergi dekat pintu dia buka pintu, dan dia terus tengok ke arah bawah. Sebab daripada dalam bilik dia ni, dia dapat tengok terus dekat orang bawah rumah dia. Dan dia nampak mak dia tengah kusyuk tengok laptop. So bukan mak dia lah yang tengah ketuk apa-apa dinding. Dan dia terus toleh ke arah belakang sikit, tengok bilik adik dia pula sunyi je. So dia macam, aku salah dengar kot, aku benda-benda apa-apa je kot. Dia terus tutup pintu, dan dia rapatkan telinga dia dekat dinding tempat dia dengar bunyi ketukan tu tadi tu. Dan sebaik saja telinga dia rapat dengan dinding tu, dia bagi tahu yang dia terus terdengar bunyi seolah-olah macam orang ketuk dinding tu dengan kuat daripada sebelah sana. Terkejut, Angela terus lompat atas katil dia dan terus tutup diri dia dengan selimut. Sementara Denin yang ada dekat bilik sebelah pada masa tu, dia juga terdengar bunyi ketukan sebanyak 3 kali. Cuma ketukan Denin ni tak datang daripada dinding dia, tapi daripada arah pintu dia. So Denin pada masa tu terus fikir yang macam mungkin mak dia yang ketuk pintu. So dia terus bangun, pergi buka pintu bilik dia. Dan macam kakak dia tadi, dia terus tengok dekat arah bawah tu, dan dia nampak mak dia tengah kusyuk tengok laptop. Dia tengok bilik kakak dia, pintu tutup, diam sunyi je. So dia tutup balik pintu, dan baru dia pusing nak pergi kat katil, dia terdengar lagi sekali bunyi ketukan tu. So dia terus buka balik pintu dia, dan dia tak nampak sesiapa pun dekat depan pintu bilik dia tu. So dia dah sedikit takut, dia tutup balik pintu. Dan pada masa tu lagi sekali dia terdengar bunyi ketukan tu. Dan kali ni dia dah tak buka pintu tu lah. Dia terus berlari naik atas katil dia dan juga selimutkan diri dia. Keesokan paginya, masa Angela dengan Denin bersarapan, Denin tiba-tiba tanya dekat kakak dia, "Kak, kau ada ketuk pintu bilik aku ke semalam?" Kau dengar juga ke? Bukan aku yang ketuk, tapi aku pun dengar juga. Aku pun kena kacau juga semalam. So mereka berdua terus rancak bercerita pasal pengalaman diorang malam semalam. Masing-masing ceritalah itu, ini. Dan masa diorang tengah rancak berceritalah, Janet masuk dekat dapur tu, dan dia terdengar pualan anak-anak dia. So dia terus tanya, kenapa ni? Dan tanpa berselindung, Angela dengan Denin terus bagi tahu dia terus kat mak diorang yang, "Mak, kita orang rasa rumah ni ada something lah, ada benda pelik lah. Kita orang semalam kita orang kena kacau macam ni. Korang, ni rumah baru tau. Kita baru je pindah sini. Rumah kita pun tengah renovate kot. So mestilah banyak lagi benda-benda baru yang kita akan dengar. Entah bunyi kayu, bunyi apa. Kita tak biasa lagi kot dengan bunyi-bunyi ni semua. Itu je, tak ada apalah tu." Dan perbualan mereka berakhir di situ. Selang beberapa hari kemudian, kawan-kawan Kurt ni yang tengah tolong Janet dan anak-anak ni buat renovation rumah tu, dia orang dah settle bahagian atas. So dia orang nak buat bahagian basement, bahagian bawah tanah pula. Dan bila dia orang buka je pintu bawah tanah tu, dia orang perasan yang bilik bawah tanah ni sangat-sangat teruk. Ada mesin-mesin lama, ada perabot-perabot lama, ada lumpur kat dalam tu. Macam memang sangat teruk lah. Dan dia orang tak dapat buat apa-apa kecuali kalau dia orang keluarkan semua barang dulu, dan baru dia orang boleh buat balik semua tu. Dan masa dia orang tengah keluarkan barang-barang tu, dia orang terperasan, dia orang terjumpa satu lukisan pentagram dekat atas lantai rumah tu yang besar. Pada siapa yang tak tahu, pentagram ni adalah lukisan bintang berbucu 5. Dan lukisan ni sering dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti pemujaan ataupun memanggil roh-roh, benda-benda ilmu hitam lah macam tu. So bila dia orang jumpa ni, dia orang terus panggil Janet. Dia orang tanya, dia orang tunjukkan benda tu kat Janet. "Kita orang jumpa ni, nak buat apa ni?" Dan Janet terus cakap yang, "Korang cat balik lah, buat apa-apa, macam bagi hilangkanlah benda ni, aku tak nak aku risau nanti." Tapi apa yang Janet tak tahu ialah anak-anak dia dah start bermain kat luar rumah pada waktu ni. Dia orang dah mula merayau. Dan dia orang sendiri pun jumpa banyak lukisan pentagram ni di sekeliling kawasan rumah tu. Ada dekat atas pokok, ada dekat atas tanah. Dan dia orang pun buat keputusan untuk tak nak bagi tahu benda ni dekat mak dia orang, sebab dia orang tak nak mak dia orang risau.
Selang beberapa hari selepas daripada kejadian lukisan pentagram itu dijumpai, Angela terpaksa tinggal seorang diri dekat rumah tu untuk beberapa jam sebab Janet dan juga Deneen ada urusan kat luar. So Janet ni bagilah beberapa tugasan dekat Angela ni. Salah satunya termasuklah mencuci peti sejuk diorang. So selepas Janet dan juga Deneen keluar dari rumah tu, Angela pun start buat kerja-kerja rumah dia. Dan dia tinggalkan kerja mencuci peti sejuk tu untuk tugasan yang terakhir sekali. So bila dia dah settle yang lain semua, dia pergi kat peti sejuk tu, dia mula cuci. Dia buka peti sejuk tu, dia keluarkan satu-satu drawer kat dalam tu, lap. Dan sepanjang masa dia tengah nak buat kerja tu, dia asyik rasa yang macam ada seseorang tengah tengok dia daripada belakang. So dia kerap toleh kat belakang, tapi dia tak nampak siapa-siapa pun. Sampaikan satu masa tu dia berdiri. So dia rasa macam dah tak nak buat lagi dah. Dia nak cakap dekat mak dia, yang ni esok lah aku buat, ataupun tunggu mak dia balik nanti lah baru dia nak start buat balik. Pada masa tu juga tiba-tiba dia terdengar dekat belakang dia ni bunyi pinggan, mangkuk, sudu, garfu, seolah bunyi berterbangan macam kuat, tapi sekali je bunyi. So dia terkejut dan dia toleh belakang. Dia nampak semua pintu-pintu kabinet dapur dia terbuka, pinggan dekat luar, sudu, garfu semua berselerak, seolah-olah macam gempa bumi baru je berlaku. Angela terus menjerit sambil berlari masuk dalam bilik dia dan dia bersembunyi di dalam bilik dia. Tak lama kemudian, Janet dia balik ke rumah dan dia terkejut bila tengok rumah dia macam tu. So dia terus fikir yang mungkin ada orang pecah masuk rumah dia. So dia pun terus menjerit panggil nama Angela sebab dia takut risau lah kan apa yang jadi dekat anak dia. Dan akhirnya Janet jumpa Angela dekat dalam bilik dia. Angela tengah duduk dekat salah satu penjuru bilik dia tu sambil berpeluk tubuh. So bila Janet nampak Angela, dia terus tanya apa yang jadi. Tapi Angela pada masa tu tak dapat nak explain pun apa yang jadi. Dia tak dapat nak cakap apa-apa. Dan masa tengah kelam kabut tu, Janet dia suruh Angela tunggu kat situ. Dia berlari turun ke bawah. Dia pastikan semua pintu-pintu dia dikunci, tak ada orang dalam rumah dia. Dia ambil laptop dia, dia naik balik ke atas, duduk sebelah Angela. Dan dia terus buka laptop dia sambil tengok rakaman CCTV tu. Cuma bila dia tengok rakaman tu, dia tak nampak ada siapa-siapa pun yang masuk dekat dalam rumah dia dalam tempoh sepanjang dia tak ada tu. So dia terus tanya dekat Angela, apa yang jadi ni? Dan bila Angela cuba jelaskan apa yang jadi, bagi tahu dia apa yang sebenarnya terjadi, benda tu nampak macam tak masuk akal. So Janet macam was-was. Dia terus tanya dekat Angela balik macam, ke kau yang buat ni? Kau yang separkan apa? Kau tak suka tinggal kat sini Tapi Angela dengan sekeras-kerasnya menafikan yang dia yang buat semua tu. Dan bila Janet nampak yang cerita Angela ni tak berubah, dia mula perasan yang anak aku tak tipu ni. Dan Janet ada bagi tahu dalam salah satu interview yang berasingan, dia bagi tahu yang pada waktu ni lah dia nampak Angela ni macam mula mengasingkan diri. Sebab sebenarnya Angela sangat-sangat terkesan lah dengan insiden dekat dapur tu. Selang beberapa hari kemudian, kawan-kawan Kurt yang tengah buat kerja kat basement ni, dia orang terjumpa satu lagi penemuan. Dan kali ni dia orang terjumpa sebuah journal. Cuma journal tu tak berada di tempat-tempat yang biasa, tapi journal tu ditemui di dalam dinding. So lagi sekali dia orang panggil Janet, dia orang bagi journal tu dan dia orang cakap yang kita orang tak tahu lah nak buat apa dengan journal ni, kau bacalah. Dan bila Janet buka je journal tu, dia nampak yang journal tu ditulis pada tahun 1927, yang mana Janet juga tahu itu adalah tahun di mana rumah tu dibina. Dan dia orang juga dapat agak yang journal tu ditulis oleh seorang kanak-kanak bernama Christina, perempuan. Tapi bila helaian demi helaian dibuka, journal tu makin nampak menyeramkan sebab journal tu mula menceritakan tentang aktiviti-aktiviti pemujaan yang berlaku dekat rumah tu secara spesifik, atau lebih tepatnya lagi aktiviti-aktiviti pemujaan yang berlaku dekat basement tu sendiri. Dan lebih mengerikan apabila ianya melibatkan korban-korban binatang. Janet tak nak anak-anak dia tahu pasal journal ni, so dia simpan journal tu betul-betul. Dia takut anak-anak dia terjumpa journal tu, so mungkin lagi kecoh lah nanti. Dan untuk pengetahuan, journal tu masih lagi dalam simpanan Janet sampai ke hari ni. Selang lagi beberapa hari selepas tu, Angela dia tengah lepak-lepak dalam bilik dia tengah dengar headphone. Dan secara tiba-tiba dia terdengar sama-sama macam ada orang panggil nama dia. So dia cabut headphone tu, dia terus pergi dekat pintu, dia buka pintu, dia terus sempit kat mak dia macam, Mak panggil kakak ke tadi? Dan mak dia cakap, tak ada pun. Dia toleh arah bilik adik dia dan dia dapat dengar yang adik dia tengah mandi dekat dalam toilet. So dia fikir, aku salah dengar lagi kot. So dia terus tutup balik pintu bilik dia, naik balik atas katil. Tapi belum sempat dia pakai handphone tu dekat kepala dia, dia terdengar satu suara datang daripada dinding belakang dia tu, dekat katil tu. Dan suara tu mengatakan, tengok Deneen. Dan pada masa tu juga dia terdengar daripada dalam bilik itu suara Deneen menjerit sekuat-kuat hati dia. So Angela terus keluar dari bilik dia, berlari menuju ke arah tandas air.
Dan Janet betul-betul berada dekat belakang dia. Dia orang buka pintu toilet tu dan dia orang nampak Denin tengah terbaring atas lantai bilik air tu sambil menjerit-jerit beritahu ada orang lain dalam bilik air ni, ada orang lain dalam bilik air ni. Angela tergamam, tak tahu nak buat apa. Tapi Janet, sifat keibuan dia terus ambil towel tu, dia terus angkat Denin, peluk, dia tarik Angela sekali, pergi dekat bilik tidur dia. So Janet pun terus tanya dekat Denin, apa yang jadi? Kenapa ni? Kenapa kau menjerit-jerit ni? Dan Denin cerita, masa dia tengah mandi tu, dia tiba-tiba terdengar satu suara lelaki sebut nama dia dan suara tu kedengaran sangat-sangat jelas. So dia terus berhenti sekejap dan dia dapati suara tu datang daripada arah cermin dia. So dia tengah toleh tengok dekat arah cermin tu dan seolah-olah cermin tu cermin tingkap. Denin nampak satu tangan datang dan terus pukul dekat cermin tu. So pada masa tu dia terkejut dan dia terus menjerit-jerit pada masa tu. Janet pada waktu ni rasa sangat-sangat tak terdaya. Dia macam dah kecewa sangat. Dia baru hilang suami, anak-anak dia baru hilang ayah, dan gangguan-gangguan yang anak-anak dia dapat ni. Dan pada waktu ni lah sebenarnya Janet beritahu yang dia memang dah terfikir nak pindah keluar dari rumah tu. Cuma dari segi kewangannya, dia orang dah melabur habis dah untuk beli rumah ni dan renovate rumah ni. Tambahan pula bantuan daripada kawan-kawan Kurt yang datang renovate, tak nak ambil upah pun untuk buat rumah ni bagi cantik-cantik untuk dia orang tinggal. Rasa macam tak best lah kalau macam orang dah buat macam tu, tiba-tiba kita nak pindah keluar balik. Tambahan pula, apa yang dia nak cakap kalau dia nak bagi tahu dia nak pindah pun? Hantu kacau dia. Selepas daripada kejadian Denin kena kacau dekat bilik air tu, Angela ni dia macam dah tak suka tinggal dekat dalam rumah tu dah. Dia dah macam tak berapa nak selesa duduk dekat dalam rumah tu. So dia banyak habiskan masa dekat laman rumah macam tu. So pada suatu petang, Angela dia tengah dekat laman belakang rumah dia. Laman belakang rumah tu ada satu buaian tergantung kat pokok. So dia tengah main buaian tu. Dan Janet tengah basuh pinggan. Dan daripada tempat basuh pinggan tu, Janet boleh tengok dengan jelas dekat Angela. So dia tengah basuh pinggan sebab dia tak nak lepaskan pun anak dia pergi seorang-seorang kan. Sebab dia orang masing-masing tengah berjaga-jaga lah masa ni. Dan bila dah habis basuh pinggan tu, dia terus bergerak pergi dekat laptop dia yang ada dekat ruang tamu. So maksudnya sekejap je lah dia alihkan pandangan dia tu. Janet sangat-sangat terkejut apabila dia ternampak sekali lagi lembaga yang dia nampak pada awal-awal tu. Dan lembaga tu sedang berdiri betul-betul di belakang Angela. So Janet dia terus bangun, berlari menjerit panggil Angela. Dan belum sempat dia keluar daripada pintu belakang tu, dia terdengar suara Angela menjerit panggil nama dia juga. Dan bila dia dah keluar dari pintu tu, dia nampak yang Angela tak lagi ada dekat atas buaian tu, sebaliknya berada di atas tanah. Dia pergi berlari mendapatkan Angela. Dan Angela bagi tahu yang kaki dia sakit, dia macam terseluh. So Angela terus dukung anak dia, dibawa pergi hospital. Dan ternyata doktor sahkan yang buku lali Angela tu retak, malah dia ada dislocated dekat bahagian kaki dia tu. So bila dia orang balik je daripada hospital, dia tengok balik rakaman tu, dia nampak dengan jelas lembaga tadi datang daripada hutan tepi tu, pergi belakang Angela, tolak Angela dan terus masuk balik dekat dalam hutan tu. So Janet ditunjukkan rakaman ni dekat balai polis, dia buat report polis. Cuma bukannya polis tak nak ambil berat, tapi dia memang tak dapat buat apa-apa sebab dia orang tak nampak muka. Dia memang boleh dikatakan mustahil untuk dia orang nak cam siapa. So polis cuma boleh cakap yang lepas ni korang berhati-hati sikit, dan kalau korang nampak lagi jangan tak agak-agak untuk hubungi kami. Kami akan terus sampai ke rumah puas. Dan semenjak daripada kejadian tu, Janet sebenarnya tak pernah lepaskan anak-anak dia dah daripada pandangan dia sebenarnya. Kalau dia nak keluar, dia akan ajak kedua-dua anak dia keluar. Kalau dia orang tidur pun, dia akan tidur satu bilik. Senang cakap, kalau dekat dalam rumah tu je, dia orang mesti bertiga je. Tapi sampailah pada satu hari tu, Janet perlu pergi ke farmasi untuk dapatkan ubat-ubat dia. So dia ajak Angela. Tapi entah kenapa hari tu Angela dia tak nak juga ikut. Dia cakap dia okey je. Lagipun dah dekat seminggu dah, memang tak ada apa-apa pun. So dengan berat hati, Janet terpaksa juga tinggalkan Angela sekejap sebab dia memang perlu pergi ke farmasi tu. Dan Angela sangat-sangat menyesal sebab tak ikut ibu dia pergi ke farmasi pada hari tu. Dan ini adalah cerita daripada Angela. Selepas Janet keluar, Angela dia duduk dekat dalam bilik dia je. Dia lepak dalam bilik je. Dan dia tengah dengar headphone, dengar muzik dia macam biasa. Dan secara tiba-tiba dia terdengar macam bunyi orang ketuk pintu dia. So dia terus cabut headphone dia dengan cepat. Dia cuba pandang sekeliling, tapi masa tu keadaan sunyi je. So pada waktu tu cuba nak sedapkan hati dia. Dia fikir yang perasaan aku je kot ni. Tapi belum sempat pun dia pakai balik headphone dia tu, dia terperasan pintu almari yang ada dekat depan tu, pintu tu bergoyang. Dan bila nampak je macam tu, dia dah tak fikir panjang. Dia terus tinggalkan semua barang-barang di atas katil tu. Dia lompat, dia masuk dekat bawah katil dia, dan dia rapatkan badan dia dekat dinding paling hujung sekali, dekat hujung katil sekali. Dan daripada kedudukan dia tu, dia boleh nampak pintu almari tu. So dia still nampak pintu almari tu bergegar. Dan tak lama kemudian, pintu almari tu berhenti dan pintu tu terbuka dengan sendirinya.
Dari dalam pintu tu Angela bagi tahu yang sepasang kaki melangkah keluar. Jantung Angela dah berdebar dengan sangat-sangat laju pada masa ni. Dia diam, dia cuba tutup mulut dia takut ada bunyi apa-apa. Dan dia nampak kaki tu berjalan mengelilingi bilik dia, seolah-olah macam tengah mencari dia. Kemudian dia nampak kaki tu menuju keluar daripada bilik dia. Masih lagi dalam ketakutan, tapi dia dah agak lega sikit sebab dah ada jarak antara dia dengan benda tu. Tapi tak lama kemudian dia terdengar bunyi tapak kaki tu sedang berlari dengan laju menuju ke arah dia. Dan tak lama pun dia nampak tapak kaki tu datang di depan pintu dia dan terus berlari menuju dekat dengan dia, berdiri di situ dekat depan katil dia. Dan benda tu sedang menghadap ke arah dia. Dia nak menjerit tapi takut, dia cuma berharap je yang benda tu tak tahu lagi dia kat mana. Dan satu demi satu kaki tu melangkah naik ke atas katil dia. Katil tu macam makin rapat dengan dia. Dia diam je, dia dengar benda tu bergerak-gerak kat atas tu. Sampailah Angela nampak kepala seseorang. Turunkan kepala dan tengok Angela daripada atas katil. Dia dah tak dapat tahan, dia terus menjerit sekuat-kuat hati dia. Dan masa tu juga dia nampak benda tu naikkan balik kepala dia. Dia dengar benda tu bergerak-gerak kat atas tu. Angela terus menjerit je, tak berhenti-henti. Dan ada satu masa tu dia terdengar, sebab Angela dah tak tengok dah, dia dah pusingkan badan dia menghadap dinding. Dia dengar macam bunyi kaki tu turun daripada katil dia dan turun tangga balik, tapi berpusing-pusing dalam sekitar kawasan rumah dia tu. Dan selama 45 minit Angela terpaksa duduk dalam ketakutan tu sambil dengar bunyi derapan tapak kaki benda tu berlegar di sekitar rumah dia. Selepas 45 minit dalam keadaan macam tu, Janet balik. Bila Angela dengar je bunyi enjin kereta mak dia, dia terus menjerit panggil nama mak dia. Dan Janet mungkin dengar Angela panggil dia sebab Janet terus berlari naik ke atas tu. Dan bila dia nampak Angela bawah katil, Angela terus keluar datang kat dia. Dan Angela terus cakap dekat Janet yang dia ada kat sini, dia ada kat sini, dia ada kat sini, dia ada dalam rumah ni, dia ada dalam rumah ni. Dan Janet bagi tahu pada waktu ni dia dah tak sanggup tengok anak-anak dia terseksa. So dia terus ambil Angela, ambil barang-barang yang penting, dia naik ke atas kereta dia. Dia orang pergi ambil Denim. Denim ada dekat rumah kawan dia pada masa tu. So dia orang bertiga dah bersama-sama pada waktu ni. Dia orang terus menuju ke arah rumah mak dan juga ayah Janet. Dan dia orang stay dekat situ buat sementara waktu sampailah Janet dikenalkan dengan geng-geng paranormal untuk mengusir hantu ni. Dan pada satu hari geng-geng paranormal dia orang tu buat upacara penyucian. Dan kalau tak salah, dia orang buat upacara penyucian tu sebanyak 2 kali, sebab masa buat sekali tu still jadi lagi. Dan selepas tu Janet, Angela dan juga Denim bagi tahu yang dia orang tak ada kena gangguan apa-apa lagi dah. Dan ya, dia orang masih lagi tinggal dekat rumah tu sampai ke hari ni. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Minta maaf banyak-banyak sebab lambat sangat nak upload video. Kalau ada yang tertunggu-tunggu, kalau ada, minta maaf sangat-sangat sebab sebenarnya kita orang ada masalah teknikal sikit. Ada masalah peralatan sikit. So problem kat situ, agak susah nak recording. InsyaAllah selepas ni kita akan post sebanyak yang mungkin, InsyaAllah. So apa pendapat korang pasal cerita tadi? Kalau tanya aku rasa sampai part aku nampak Denim tu dah masuk dekat tandas macam gitu tu, aku dah terus pindah rumah kot. Macam no. Dan kalau korang nak baca sendiri kisah penuh dia, aku ada sediakan link kat bawah. So dekat description korang boleh tengok kat situ. So itu saja daripada aku untuk minggu ni. Kalau korang nak mesej aku, korang boleh DM aku dekat IG ataupun Facebook aku. Nama aku untuk kedua-dua akaun ni sama je, Key In Case. Dan aku juga ada akaun TikTok, juga menggunakan alias yang sama, Key In Case. Dekat sana aku sampaikan kisah-kisah pendek, seraman yang pendek. So tak kisahlah korang jumpa aku dekat IG, Facebook, YouTube, TikTok ataupun daripada mana-mana. Aku sangat-sangat menghargai support daripada korang semua. Masih banyak-banyak. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, dan kepada yang belum subscribe, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi di video akan datang.